Kajian kes bagi topik keempat iaitu kesihatan psikososial semasa kehamilan. Kajian kes pertama bagi kesihatan psikososial semasa kehamilan. Kajian kes pertama bagi topik keempat adalah Puan Ayu, 34 tahun, sedang hamil 5 minggu, anak yang kedua. Beliau mengadu sukar mengawal nafsu makan menyebabkan berat badan beliau naik secara mendadak. Beliau berasa kecil hati kerana sering ditegur oleh ibu mertua yang bimbang bayi yang dikandung akan menjadi besar dan sukar bersalin. Sejak itu, beliau sering mengasingkan diri dari aktiviti keluarga bagi mengelakkan konflik. Soalan pertama bagi kajian kes pertama adalah, sebagai anggota kesihatan, apakah yang boleh disarankan kepada Puan Ayu? Anda diminta untuk pause video ini untuk membuat jawapan anda. Jawapannya adalah, selain daripada diet sihat dan senaman yang bersesuaian, antara yang boleh disarankan kepada Puan Ayu adalah seperti berikut. Yang pertama, pengurusan stres yang berkesan. Seterusnya, berfikiran terbuka ataupun berlapang dada. Kemudian, teknik pernafasan yang betul. Yang keempat, teknik berkomunikasi dengan pasangan ataupun mentua. Yang kelima, belajar kawal keinginan untuk makan berlebihan ataupun yang tidak sihat. Dan yang terakhir adalah ambil tahu perubahan hormon semasa kehamilan adalah sementara. Nota, adalah penting dimaklumkan bahawa sesi perbincangan ini mungkin melibatkan lebih daripada 2 sesi. Seterusnya adalah soalan kedua. Sekiranya keadaan Puan Ayu tidak berubah selepas melakukan seperti yang telah disarankan, apakah tindakan anggota kesihatan? Anda diminta untuk pause video ini untuk membuat jawapan anda. Jawapannya adalah, anggota kesihatan boleh menggunakan penilaian psikososial yang disediakan EPDS ataupun DAS untuk melihat tahap keterukan emosi yang dialaminya. Kemudian, sekiranya di tahap sederhana teruk ataupun moderate severe, bolehlah merujuk kepada pakar kesihatan mental seperti
kaunselor, pakar psikologi atau pakar psikiatri untuk memahami lebih mendalam dan memberikan rawatan yang lebih berkesan. Seterusnya adalah sekiranya gejala yang dialami adalah ringan, tetapi Puan Ayu ada hasrat untuk mencederakan diri, adalah disarankan untuk terus juga berjumpa dengan pakar perubatan profesional. Seterusnya adalah kajian kes kedua bagi topik kesihatan psikososial semasa kehamilan. Seterusnya, kajian kes kedua berbunyi seperti Lisa, 28 tahun, baru sahaja melahirkan anak sulung selepas 1 tahun berkahwin dengan Zairi yang berumur 33 tahun. Oleh kerana kedua ibu bapa Lisa sudah lama meninggal dan mertuanya uzur, Lisa berpantang sendirian di rumahnya tanpa bantuan sesiapa yang berpengalaman. Zairi seorang anak tunggal dan manja. Beliau tidak banyak membantu Lisa melakukan kerja-kerja rumah. Tambahan pula, Zairi terlalu sibuk dengan kerja pejabat kerana baru dinaikkan pangkat sebelum Lisa bersalin. Selepas 5 hari berpantang, fikiran Lisa mula terganggu apabila terlalu penat menjaga bayi, apatah lagi bayi sering mengalami masalah kembung ataupun kolik dan menangis tanpa henti. Dia sentiasa tidak cukup tidur dan mudah rasa marah. Soalan pertama bagi perbincangan kajian kes kedua adalah namakan masalah psikososial ataupun mental yang mungkin dihadapi oleh Lisa. Anda diminta untuk pause video ini untuk memberikan jawapan anda. Jawapannya adalah gangguan emosi postpartum ataupun postnatal blues dan juga simptom gangguan mental berlaku pada peringkat awal, iaitu kurang daripada 2 minggu postpartum. Sekiranya perkara ini berterusan sehingga bayi berumur 1 bulan, tanpa mengetahui puncanya, Lisa berasakan dirinya tidak berguna kerana gagal menjadi ibu yang baik. Dia juga terlalu bimbang hendak menceritakan masalahnya itu kepada orang lain dan masalah dipendam seorang diri. Lisa mula menjadi pendiam, hampir setiap hari dan malam dia menangis. Lisa malu untuk berkongsi apa yang dirasai kerana berasakan dia seorang ibu yang teruk dan tidak mampu memikul tugas sebagai seorang ibu yang sempurna. Keadaan beliau lebih tertekan apabila rakan-rakan berkata bayinya tidak sepatutnya mengalami masalah kolik atau kembung kalau sudah diberikan susu badan. Dia rasa murung dan tidak berminat untuk menyusukan dan menjaga anaknya. Berdasarkan kajian kes tersebut, namakan masalah psikososial mental yang dihadapi oleh Lisa di peringkat ini. Anda diminta untuk pause video ini untuk memberikan jawapan anda. Jawapannya adalah kemurungan postpartum ataupun lebih dikenali sebagai postnatal depression. Soalan seterusnya adalah senaraikan 3 simptom yang Lisa hadapi untuk jawapan di atas. Anda diminta untuk pause video ini untuk membuat jawapan anda.
Okey, jawapannya adalah yang pertama, berasa dirinya tidak berguna. Yang kedua, berasa gagal melakukan tugas sebagai seorang ibu. Yang ketiga, pendiam, malu berkongsi masalah. Yang keempat, kerap menangis tanpa sebab. Dan yang terakhir adalah mengabaikan anaknya. Okey, soalan yang keempat ataupun soalan yang terakhir pada perbincangan kajian kes kedua untuk topik ini adalah, apakah tindakan untuk mengatasi masalah Lisa? Anda diminta untuk pause video ini untuk memberikan jawapan anda. Okey, jawapannya adalah Lisa perlu berterus terang kepada suami, kawan, anggota kesihatan dan dapatkan bantuan. Suami atau kawan mesti peka pada perubahan tingkah laku dan emosi Lisa bagi membolehkan masalah dikesan awal dan intervensi dapat dilakukan dengan kadar yang segera. Dan yang terakhir adalah anggota kesihatan yang melakukan penilaian kesihatan pada Lisa sama ada di rumah atau di klinik harus tidak leka untuk menilai perubahan sikap dan emosi Lisa dan segera merujuk beliau kepada pegawai perubatan. Anda diminta untuk menjawab soalan pos penilaian dan juga penilaian khusus dengan cara scan QR Code yang telah disediakan. Sekiranya anda tiada QR Code scanner, anda boleh klik pada link yang telah disediakan pada ruangan bahagian description. Sila pause video ini untuk membuat penilaian anda. Maka dengan ini, berakhirlah sudah sesi menjawab soalan bagi kes-kes kajian yang telah diberikan. Sejuta penghargaan dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua jururawat yang telah menjayakan kursus ini. Sekian, terima kasih.